Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu yang mana melibatkan SRC International, yang mana melibatkan wang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib berjumlah RM42 juta, yang mana semalam kita digemparkan dengan beliau pergi membuat sumpah laknat di masjid. Jadi pada saya ini tidak menjadi isu kepada beliau untuk beliau nak membuat sumpah laknat ataupun tidak. Tetapi isunya sekarang ini, kalau kita lihat pengakuan yang apabila beliau melakukan sumpah itu, yang mana jelas pada saya amat mengelirukan rakyat kerana beliau mengaku tidak tahu ataupun tidak bersalah dalam isu ini. Jadi, apa gunanya kita ni ada hakim, ada badan kehakiman negara ataupun ketua hakim, ataupun kita ada peguam yang akan menentukan hal tuju hukum negara kita ini. Itu yang menjadi persoalan pokok saya sebagai seorang rakyat biasa ini mendengar. Kerana kalau beginilah sikapnya seorang pemimpin kita yang selama ini kita agung-agungkan, seolah-olah membelakangi kehakiman kita, sedangkan beliau sendiri pernah menjawat jawatan tertinggi negara iaitu Perdana Menteri, dan akhirnya beliau hanya nak menggunakan sumpah laknat ini untuk melihatkan kepada rakyat bahawa beliau adalah seorang yang tidak melakukan perkara ini, dan akhirnya perkara ini diampun ataupun beliau akan didapati tidak bersalah. Ini akan dilihat oleh rakyat yang lain tidak adil. Jadi isunya hari ini, apa beliau membuat perkara ini? Apa motifnya? Motifnya adalah untuk cuba membelakangi badan kehakiman negara kita ini. Ini yang saya sebagai rakyat biasa ini lihat. Jadi Datuk Seri Najib sepatutnya tidak menggunakan perkara-perkara ini ataupun tidak membuatkan rakyat membuat satu andaian bahawa badan kehakiman kita ini rosak ataupun tidak betul. Kerana beliau membuat sumpah laknat ini seolah-olah kehakiman kita itu tidak betul mengadili beliau. Pada hakikatnya wang yang berjumlah RM42 juta yang masuk ke akaun beliau telah pun beliau gunakan untuk berjoli, untuk membayar itu ini, dan akhirnya kita rakyat juga menanggung beban apabila beliau membuat 1MDB yang kita ragui entah ke mana arahnya, dan akhirnya duit-duitnya itu kita perlu bayar hari ini, yang melibatkan seperti mana saya selalu ulas iaitu RM5 juta setiap hari, yang mana perkara itu kita perlu waktu yang panjang untuk membayar faedahnya saja. Dan ini yang kita boleh lihat hari ini. Dan saya juga yakin dengan kenyataan yang dikeluarkan Tun sewaktu masa dahulu bahawa Najib sanggup laku apa sahaja, janji jangan masuk penjara. Tetapi beliau tidak rasa takut apabila beliau melakukan kesalahan-kesalahan melibatkan rasuah besar, penyelewengan, salah guna kuasa ini. Dan saya semalam seperti mana yang saya dedahkan apa beliau menganiayakan orang. Beliau sewaktu berkuasa terlalu rakus dan lupa akan beliau itu boleh saja jatuh bila-bila masa. Hari ini adalah kejatuhan Datuk Seri Najib, yang mana kita lihat mungkin walaon macacai yang masih mengampu dengan beliau, yang sebelum-sebelum ini mendapat projek daripada beliau, memang akan bersama beliau buat sementara waktu ini. Tetapi saya yakin jika Datuk Seri Najib masuk ke dalam penjara selepas ini dalam masa 6 bulan saja bagi waktu, dan orang-orang ini akan tidak lagi mengingatkan beliau, dan akhirnya beliau akan terus bersendirian. Jadi lebih baik beliau sembahyang hajat ataupun beliau mohon keampunan kepada rakyat Malaysia ini kerana menganiayakan terlalu ramai orang, yang mana sumpah rakyat ini adalah sangat besar. Apabila kita disumpah oleh rakyat, akhirnya beliau sendiri yang begitu angkuh suatu masa dahulu, peli sana peli sini, perbodohkan orang ini. Akhirnya hari ini beliau sendiri yang berada di tempat itu, yang mana hari ini beliau dah hampir-hampir pun tidak lagi mempunyai sokongan, dan beliau yang kita lihat hari ini tinggal walaon macacai yang ada di belakang beliau. Ini tidak memberi manfaat kepada beliau itu sendiri. Yang mana kita lihat hari ini, apa yang beliau lakukan ini adalah satu yang kalau kita lihat amat bercanggah, kerana beliau sumpah laknat di masjid. Kalau beginilah, orang lain akan datang melihat orang yang buat salah apabila contohnya seorang itu disabitkan dengan kesalahan pengedar dadah. Tetapi disabit dan akhirnya kita putuskan orang itu bersalah, tetapi orang itu pergi ke masjid dan akhirnya buat sumpah laknat mengatakan beliau tidak melakukan perkara itu. Jadi apakah kita nak melepaskan penjenayah ini? Jadi ini juga yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib ini. Apabila beliau pergi melakukan sumpah laknat di masjid seperti ini, maka persepsi rakyat bahawa seolah-olah perkara ini tidak berlaku dan beliau mengakui tidak melakukan. Jadi rakyat yang melihat perkara ini seolah-olah ini memberi keyakinan kerana
Datuk Seri Najib cuba menggunakan jalur agama pula untuk beliau menutupi kesalahan-kesalahan beliau. Sedangkan di mahkamah isunya lain. Tetapi apabila beliau menyebut dalam masjid apabila membuat sumpah laknat itu, beliau juga lain. Kenapa Datuk Seri Najib berada dalam mahkamah tidak menjawab isu-isu ini supaya dilihat betul dan akhirnya beliau boleh dibebaskan? Kenapa beliau apabila di luar ataupun berada di luar mahkamah, beliau bijak sekali. Di Facebook beliau lah orang paling hebat. Tetapi apabila di mahkamah, apa benda pun semua tak tahu. Ditanya semua tak tahu. Jadi ini persoalannya. Jadi Datuk Seri Najib ini cuba mempermainkan badan kehakiman kita, cuba memainkan sentimen keagamaan, cuba memainkan sentimen perkauman untuk beliau meraih simpati daripada rakyat. Jadi ini amat berbahaya kepada kita. Orang seperti Datuk Seri Najib ini, kalau kita lihat, beliau tidak pernah berada dalam apa yang situasi rakyat rasa kerana beliau adalah anak orang kayangan, maka beliau tidak pernah tahu apa kesusahan rakyat. Selama ini beliau hanya dilihat melihat ke arah orang yang membodek beliau, yang dikelilingi beliau sebenarnya adalah orang yang tidak memberi manfaat kepada beliau, yang mana mereka-mereka ini memberi nasihat-nasihat yang akhirnya membawa kepada kehancuran beliau itu sendiri. So, itu yang saya lihat apa yang berlaku sekarang ini. Tetapi saya lihat beliau ini seolah-olah beliau tidak nak bertobat ataupun beliau tidak pernah nak meminta maaf jika beliau melakukan kesalahan. Tetapi beliau setiap hari cuba mengingatkan diri orang lain bahawa beliau itu betul, yang seolah-olah perkara ini rakyat bodoh, tidak faham bahawa duit yang masuk dalam akaun itu adalah satu kesalahan, dan beliau memperbodohkan rakyat dengan isu bahawa beliau hanya kena kes AMLA. Tetapi AMLA yang dikatakan itu adalah melibatkan duit, penyelewengan duit. Jadi rakyat tu ingat bahawa beliau tak curi duit tapi kena kes AMLA. Ini adalah satu pembohongan, pembelitan yang dibuat. Banyak kes yang kita lihat hari ini. Yang kita lihat cuma 42 juta ini. Tapi sebenarnya beliau adalah Menteri Kewangan. Beliau juga adalah Perdana Menteri. Dan kita tahu banyak projek-projek tender-tender yang melibatkan apa yang dibongkar oleh saudara Rafizi Lamli, melibatkan beliau itu sendiri. Jadi hari ini adalah saksi bahawa beliau itu, Datuk Seri Najib, sudah berada di penghujung kuasa, dan akhirnya kita yakin bahawa kalau betul beliau tidak melakukan kesalahan, maka peluang beliau pun akan ada. Tetapi kalau beliau seperti ini, saya yakin lambat laun pun Datuk Seri Najib akan masuk ke penjara. Satu kes dengan satu kes, satu kes dengan satu kes, akhirnya lama-lama pun masuk. Termasuklah Presiden UMNO itu sendiri. Jadi pembohongan-pembohongan mereka ini, mereka gunakan dengan laungan-laungan bahawa mereka duduk dalam parti UMNO tu, tanpa UMNO tak adalah orang Melayu ni bagaimanalah. Itu semua hujah-hujah yang untuk melepaskan diri. Beliau menggunakan sentimen-sentimen ini untuk menyelamatkan diri. Tetapi di waktu beliau memerintah, beliau lupa bahawa rakyat itu mempunyai kuasa, dan beliau lupa melihat ke atas bahawa di situ ada lagi yang memerhatikan kita ni sebagai makhluk di bawah ini. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi Datuk Seri Najib tidak perlulah membelakangi kehakiman dengan cuba untuk berhujah cuba untuk membuat sumpah laknat. Kerana buatlah sumpah laknat itu tak kisah, tetapi kalau kita nak membelakangi mahkamah menggunakan sumpah laknat bahawa kita tidak bersalah, dan akhirnya mahkamah nak mendengar kita punya kata-kata ini, pada pandangan saya itulah saya kata, kalau macam ni, lepas ni banyaklah penjayah dekat Malaysia ni lakukan kesalahan, dan akhirnya kita boleh pergi buat sumpah laknat dan kita bebas. So, adakah kita nak membelakangi undang-undang kita ini? Jadi kita rakyat jangan melihat kepada propaganda ini, kerana pada saya ini adalah propaganda yang terakhir cuba Najib lakukan demi untuk menyelamatkan diri daripada masuk pintu penjara. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.